yang akan membicarakan hukum dengan sumber alam, khususnya yang ada di perut bumi ini. Di sini jelas menunjukkan kepada kita betapa indahnya ajaran Islam ini, sehingga khazanah yang ada di dalam perut bumi pun, bagaimana cara untuk kita mengendalikannya, bagaimana cara kita memilikinya dan memanfaatkannya sesuai dengan kehendak syarak. Dalam arti kata, apabila atur dan patuh kepada syariat, barang permasalahan yang timbul boleh diselesaikan. Tidak timbul rasa tidak puas hati, rasa curiga, mencurigai, berbalas dendam dan sebagainya. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperjelaskan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Kan? Fa in tanaza'tum, kata Allah, maka sekiranya kamu berbantah-bantah, rasa tidak puas hati dengan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi punca perebutan di antara kamu, pertelingkahan di antara kamu, sehingga membawa kepada permusuhan, kata Allah, farudduhu ila Allah wa Rasulih, maka kembalilah kepada Allah, ajaran Allah dan ajaran Rasul, yaitu syariat Islam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ini kita mau belajar yang bagaimana uruskan harta yang ada di dalam perut bumi. Bukan hak kita, semuanya hak Allah. Cuma kita diberi pinjam, diberi sedikit kelonggaran untuk engkau usahakan dan ambillah manfaatnya, tetapi berlandaskan kepada syarak. Itu sebabnya diperjelaskan awal. Bermula kalian itu dua perkara, zahir dan batin. Maka kalian yang zahir, yaitu barang yang keluar, barang yang ada di hadapan kita, dengan tiada berkehendak kepada usaha. Maknanya dah Allah Ta'ala sediakan, dah ada benda tu, engkau usaha sedikit lagi. Itu maksudnya. Engkau usaha sedikit, adalah benda tu. Itu pada zahir yang seperti netkon. Netkon iaitu minyak yang ma'ruf, petrol ke, diesel ke, maknanya dah ada dalam bumi. Engkau usaha sedikit, engkau gali, Allah Ta'ala kata aku dah sedia.
yang tersebut di dalam tahaffuz dan nihayah. Apa yang disebut dalam tahaffuz dan nihayah? Yang di antaranya belerang, barakin, mumia, batu untuk dibuat periuk, batu penggiling gandum, kapur, jika tiada berhajat kepada digali. Maknanya dah ada dah. Nak tunjukkan kepada kita ini yang zahiriyah yang Allah Ta'ala beri. Tapi kalau orang-orang mukmin ini malas, tak nak usaha sedikit pun, pasti dia tidak akan dapat. Sebab Nabi kata man jadda wajada. Siapa yang usaha dapat. Orang kafir dia usaha, maka dia dapat. Itu galian yang zahir, yang nampak dah ada benda tu dah. Tak payah kau nak buat apa-apa lagi dah. Kemudian galian yang batin, barang yang keluar, sumber-sumber yang hendak diperolehi itu melainkan dengan banyak usaha. Ini kena banyak usaha. Yang tadi benda tu dah ada dah. Kau usaha sedikit aja. Yang ini, yang batin ini kena banyak usaha. Apa dia? Galian yang batin seperti emas, perak, besi, tembaga, timah, permata fairuz, permata akik, dan sekalian permata yang dijadikan dia di dalam bumi. Itu kena usaha. Kena lebih sedikit usaha. Serupa juga tuan-tuan, yang Allah Subhanahu wa ta'ala nak meletakkan hamba ke dalam syurga mengikut maqam yang tertentu, bergantung kepada ibadah. Allah Ta'ala dah kata dah, siapa yang usaha lebih semasa di dunia ini, maka banyaklah dia dapat ganjaran. Selain yang fardu, solat-solat nawafil, baca Al-Quran, bersedekah, buat baik dan sebagainya, maka banyak ganjaran dia dapat. Tetapi kalau ada yang sekadar sembahyang 5 waktu yang fardu, maka itu sajalah yang dia dapat. Ini Allah Ta'ala dah beritahu dah. Siapa yang usaha lebih, maka banyaklah ganjaran dia. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun Nabi seorang yang maksum, Nabi sembahyang malam, qiyamul lail sehingga bengkak-bengkak kaki. Sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapalah sampai begini sekali? Tidakkah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampunkan segala dosa-dosa engkau? Nabi jawab ringkas saja, wahai Aisyah, apa yang aku lakukan ini ialah sebagai tanda syukur aku kepada Allah.
Nabi sembahyang dalam rakaat yang pertama, sembahyang sunat. Selepas Fatihah, dia baca surah rakaat pertama sampai 386 ayat. Allahu Akbar. Baru dia rukuk. Rakaat pertama 286 suratul Baqarah habis, sambung lagi. Sehingga sahabat kata, aku ingat habis suratul Baqarah 286 ayat, Nabi nak rukuk, tak rukuk, sambung lagi surah ayat. Itu sebabnya sembahyang seorang diri boleh lama. Kita tuan-tuan, Allahu Akbar. Nak buat macam mana? Sebab iman kita lemah. Iman kita lemah, tuan-tuan. Jadi maknanya dia nak perjelaskan kepada kita, itu cara. Engkau nak yang zahir ataupun engkau nak yang batin, itu cara dia. Baik. Dan tiada menjadi milik ma'dan, milik galian yang zahir itu, yang sudah ia ketahui dahulu dengan ia menghidupkan buminya. Maknanya tidak semudah itu yang zahir itu milik dia. Dalam berarti kata, kita ni mudah mengaku hak kita, tuan-tuan. Kita tengok ada hasil, kita pun kata ini hak aku. Cepat memperakukan. Sedangkan fiqh kata tiada menjadi milik ma'dan, yang zahir, yang jelas, yang nampak, yang sudah diketahui dahulu dengan ia menghidupkan bumi itu. Dia dah tahu dah. Itu tak boleh kata ini milik aku, sebab dia dah tahu benda tu. Kan sedang awal-awal tadi dia beritahu, hendaklah engkau usaha. Engkau usaha dulu. Bila engkau usaha, kalau benda itu, tempat itu bumi yang mati, minta kebenaran kepada al-imam, pemerintah, barulah engkau kata ini milik engkau. Macam tu. Dan tiada jadi milik ma'dan yang batin dengan digalinya, kerana ia menyerupai bumi yang mati. Cuma dia kata dimilik akan dia dengan dihidupkan dia. Maknanya dihidupkan dia itu dengan diusahakan. Maksudnya dalam arti kata, jangan bila nampak benda tu ada emas ke, ada perak ke, ada permata ke, terus kita kata, fiqh kata tidak. Disyaratkan mestilah engkau hidupkan bumi itu. Engkau kena usahakan. Barulah. Allahu Akbar. Dan jika medan itu membinasakan akan dia, dan tiada sabit pada medan yang zahir itu ikhtisas baginya dengan ditahjirkan dia, bahkan adalah ia bersekutu antara segala manusia. Ingat, ini bumi hak Allah. Jangan kita kata ini hak aku, orang lain jangan kacau. Hak Allah. Itu sebabnya dia kata
Bahkan adalah ia bersekutu, berkongsi antara segala manusia harta yang ada di dalam bumi. Nak tunjukkan adilnya Islam tu, supaya jangan seorang diri hendak memonopoli. Islam kata, oleh kerana ini tanah bumi yang mati, maknanya bumi yang apabila engkau usahakan, jangan kau seorang hendak memonopoli. Islam kata hendaklah kamu berkongsi, bersekutu. Allahu Akbar. Cantiknya. Nak menunjukkan jangan kita menjadi seorang yang tamak. Itu sebenarnya. Kita tidak, tuan-tuan. Dah ada tanah dah. Dah bergulung-gulung geran tanah. Tiba-tiba pemerintah buka lagi satu kawasan untuk diberikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah. Orang yang dah banyak geran tanah mohon juga. Ini permasalahan dia. Engkau dah banyak tanah engkau. Apa salah beri kepada orang yang tidak ada tanah? Contoh, di dalam kitab tu beritahu. Bukan kita nak reka-reka, tidak. Maknanya berkongsi hak Allah ni. Itu sebabnya ada hikmah mengapa dan kenapa orang yang kaya wajib keluar zakat, supaya nikmat Allah itu dapat dirasai bersama oleh orang yang miskin. Walaupun tak sama dengan habuan orang yang kaya, dapat dirasai oleh orang yang miskin. Kalau orang kaya boleh makan sedap-sedap, maka orang yang miskin ini oleh kerana dapat dia daripada zakat tadi, dapat juga dia nak makan yang sedap-sedap. Itu dia. Dalam arti kata, Islam mementingkan diri. Baik. Apa dia beri contoh sini? Seperti air yang berlari, air yang mengalir, padang kayu, dan tiada sabit pula dipotongkan dia oleh imam baginya. Maknanya air itu yang mengalir itu kongsi bersama. Tak boleh dia kata al-imam, yakni pemerintah, kau sekat dia, ini hak dia, ini hak dia, ini hak dia. Tapi dalam dunia itulah cara dia. Buka tanah, ini anak aku yang nombor 1, ini anak aku nombor 2, ini anak aku nombor 3. Akhirnya orang yang tak ada tanah sampai bila pun tak dapat. Sebab tanah tu buka pun tak luas. Mungkin untuk 10 orang, tapi dah 3-4 orang daripada kaum kerabat dia. Mana orang lain nak dapat? Islam kata macam tu. Itu sebabnya dia kata, dan tiada sabit pula dipotongkan dia. Makna dia perakukan oleh al-imam, ini pemerintah, ini hak engkau, ini hak engkau, ini hak engkau. Allahu Akbar. Cantiknya tuan-tuan. Baik. Maka jika picit dan sempit, susah. Dua medan tadi, dua tempat galian tadi, bagi dua orang yang datang kedua-duanya. Islam kata tanah tu kecil je,
yang nak ambil galian di dalam bumi tadi, sempit aja dia, tapi datang 2 orang mohon. Datang 2 orang. Tengok Islam kata macam mana. Islam kata, maka hendaklah didahulukan yang dahulu jika diketahui akan dia. Antara si Mamat dengan dolar, Mamat datang dulu. Maka beri kepada si Mamat. Sebab apa? Tempat tu sempit aja, kecil aja. Bukannya luas. Kalau luas bolehlah dibahagi 2. Sempit. Kalau tanah tu ada hanya sekadar untuk tapak rumah saja, contoh, maka diberi keutamaan siapa yang dahulu. Jika diketahui, baik. Dan jika tiada diketahui siapa yang dahulu, tak tahu siapa yang dulu, maka Islam kata hendaklah dibuangkan undi antara keduanya. Maka dahulukan yang keluar undi. Masuk dalam bekas undi antara si Mamat dengan si dolar. Tengok tuan-tuan, Islam nak menyelesaikan permasalahan supaya tidak timbul rasa tidak puas hati. Oleh itu, undi lah. Undi. Cabut undi. Kemudian dia kata, maka didahulukan yang keluar undinya. Siapa yang tercabut dahulu antara Mamat dengan dolar? Tiba-tiba tercabut nama dolar dulu. Dolar lah yang dapat. Maka si Mamat tak boleh rasa kecil hati. Sebab dah adil dah. Dah adil dah. Begitu juga orang yang beristeri lebih daripada seorang. Dalam bab kasih sayang tak boleh adil. Nabi dah beritahu. Sebab dia bersifat naluri dalaman. Yang Zahiriyah ni pun nak adil. Tengok dahulu. Kalau ikan adil daripada segi harga, tak apa. Kalau betul nak adil lah. Jangan isi pertama ikan kembung, isi muda ikan tinggi. Itu tak adil. Ataupun isi pertama ikan temenung, isi kedua pun nak cari ikan temenung. Mana nak cari? Yang temenung seekor je. Adil segi boleh, tetapi segi kasih sayang tak boleh berlaku adil, kerana itu bersifat naluri. Jangan kata, alah, awak tu lebih sayangkan dia. Mana tahu? Itu sebabnya tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak menunjukkan keadilan di antara isteri-isteri dia. Cantik tuan-tuan. Kalau ada yang lebih daripada seorang lah. Rasulullah belikan rantai pada isteri yang pertama. Rasulullah tak khabar pada isteri yang lain. Isteri ini pun Rasulullah belikan rantai. Dia tak khabar pada isteri yang pertama. Isteri yang ini pun Rasulullah belikan juga. Maka suatu ketika apabila isteri Rasulullah berkumpul, maka masing-masing tunjukkan, tengok Rasulullah sayang pada aku, Rasulullah belikan aku rantai. Isteri dia kata yang Rasulullah sayang juga pada kami, ini rantai. Yang ini pun kata, Rasulullah sayang juga pada kami, ini rantai. Tengok keadilan Rasulullah.
Tuan-tuan kalau boleh buat macam tu, sila. Tidak, jangan mengada-ngada. Kalau boleh. Ini tidak yang muda dibelikan rantai. Besar rantai, macam rantai beruk besar. Yang ini rantai plastik ni. Sian. Awak dah tua, mana boleh pakai yang berat-berat. Pandailah dia buat khilaf. Tengok ni sama kata undi. Siapa yang nama dia naik dahulu? Baik. Seterusnya. Dan dahulukan yang tersebut itu, undi yang keluar dahulu tadi, dan diberikan kadar hajatnya. Tengok. Sekadar untuk keperluan dia. Kalau tanah tu luas, sekadar untuk buat sebiji rumah. Walaupun cara undi. Lebih itu beri pada orang lain. Sebab engkau memerlukan rumah sebuah saja. Jangan kau kata, besok saya nak dirikan rumah saya. Sebelah ni pula, saya nak beri pada anak saya yang sulung. Sebelah sini, saya nak beri pula anak saya nombor 2. Tak boleh. Walaupun dah dicabut undi tadi, si daulah yang dapat, tetapi berilah kadar hajat dia, keperluannya sahaja. Bahawa diambil yang menghendaki mengikut adat orang yang seumpamanya. Maknanya sekadar yang diperlukan. Dalam Islam kata, jangan mentang-mentang apabila diundi engkau yang dapat, tapi tanah tu luas, maka Islam kata tak boleh engkau seorang nak monopoli. Tengok tuan-tuan, cantiknya ajaran Islam. Ini kita tidak dalam semua, kalau boleh suruh anak 10 anak ada, walaupun sistem cabut undi, tapi nak kau masuk nak 10 anak dia. Sedangkan yang nak dicabut, kata kalau ada anak dia 10 dah masuk. Masuk isteri dia, termasuk suami, anak-anak. Mana orang lain nak dapat? Tengok tuan-tuan, dalam Islam jangan nak mengajar kepada kita, janganlah tamak. Ambillah sekadar yang diperlukan. Begitu juga saya beritahu, ni tak lama ni nak korban, ni daging korban. Walaupun dalam kampung tu yang fakir tak ada, semua diiktiraf sebagai orang miskin. Contoh, semua miskin. Tetapi si A ni miskin, si B ni miskin. Si A ni miskin, anak 10. Si B ni miskin tapi anaknya 2 orang aja. Tapi kalau nak agihan daging korban, contoh, sebab dia dalam bentuk sedekah kepada al-fuqara wal masakin. Kalau kita lebihkan si A ni oleh kerana anak-beranak dia ramai 10 orang, kita beri 2 kilo, 3 kilo pun tak apa. Yang si B ni tadi miskin juga, tapi anak dia 2 orang, sekilo pun cukup. Maknanya kalau kita beli macam itu, bukan bermakna pilih kasih, tak. Kita beri kerana apa? Mengikut adatnya, 10 orang dengan sekilo daging, banyak manalah boleh dapat makan. Dengan sekilo daging, dengan 2-3 orang makan tadi. Tengok. Ini dia, Islam kata, letak kebijaksanaan. Maka orang yang tadi, dia tak bolehlah rasa ini datang puasa ni berat sebelah ni, tak adil ni. Tak boleh kata macam tu. Sebab dia ramai. Kalau hendak buatlah, sebab kita memandangkan
dia lebih memerlukan. Tak ada masalah. Allahu Akbar. Sebab tidak disebut apabila engkau beri kepada al-fuqara wal masakin mesti sama, tidak. Yang penting beri kepada mereka, tetapi kalau nak lebihkan pun tak ada masalah. Oleh kerana dia keluarga dia ramai. Baik, sikit lagi. Dan barang siapa menghidupkan bumi yang mati. Dahulu kita dah belajar. Bumi yang mati maknanya tanah kosong, tanah terbiar. Kemudian maka nyata padanya salah suatu daripada ma'dan yang zahir, galian yang zahir dan yang batin menjadi miliknya. Kerana apa? Kerana ia daripada suku-suku bumi, dan senya telah ia memilih akan buminya dengan dihidupkan dia. Maknanya oleh kerana dia usahakan bumi yang mati, tanah yang terbiar tadi, maka menjadi milik dia. Kalau ada galian, sama ada galian yang batin tadi, senya telah ia memilih akan buminya dengan dihidupkan dia, dan keluar dengan nyatanya barang yang apabila diketahui akan dia dahulu daripada dihidupkan bumi. Maknanya tidak termasuk, sebab dia dah tahu tanah yang terbiar tadi, dia dah tahu awal-awal lagi memang dalam bumi itu ada emas, ada perak. Bila dia dah tahu awal-awal, maka dia kata itu tidak menjadi miliknya. Sebab dia dah tahu dah. Itu sebabnya kalau dia tak tahu tanah yang terbiar ini, tiba-tiba dia usahakan ada galian yang zahir atau ada galian yang batin, itu milik dia. Tetapi kalau diusahakan tanah yang terbiar ini, sedangkan sebelum itu dia dah tahu dah. Dia dah tahu dah tanah yang terbiar itu memang penuh dengan biji timah. Maka fiqh kata itu bukan hak engkau, sebab engkau dah tahu awal-awal. Allahu Akbar. Baik. Dan keluar dengan nyatanya barang yang apabila diketahui akan dia dahulu. Dahulu maknanya sebelum dia usahakan bumi itu. Maka senya memiliki ia akan ma'dan yang batin, tiada yang batin kau boleh ambil. Yang zahir tak boleh. Sebab yang batin tadi, sebab apa? Dah kita faham tadi, dia kena usaha sungguh-sungguh. Kalau emas tu tak tahulah tak berapa puluh kaki kena gali. Yang zahir tadi usik seperti barang yang rajih dirajihkan, diperjelaskan oleh Ibn Raf'ah dan lain. Adapun tempat keduanya maka tiada jadi milik dengan dihidupkan dia serta diketahui dengan keduanya. Hal benda dalam bumi tadi kau boleh ambil, tetapi tanah tu tidak semestinya menjadi otomatik hak engkau, walaupun tak tanah terbiar tadi. Engkau usahakan yang ada dalam bumi yang zahir tadi engkau tak boleh ambil, sebab engkau dah tahu awal, kecuali yang batin tu, yang dalam-dalam. Namun demikian dia kata maka senya, dan ada pun tempat keduanya maka tiada menjadi miliknya dengan dihidupkan dia serta diketahui dengan keduanya.
kerana fasid fasadnya, kerana galian itu tiada dijadikan rumah dan kebun dan bendang dan umpamanya. Sebab apa? Engkau boleh ambil, tetapi tanah tu bukan secara automatik menjadi milik engkau. Engkau boleh jadikan bendang, engkau boleh jadikan nak bina rumah dan sebagainya. Baik, habis. Air yang mubah, tengok, ini umum tuan-tuan. Dia nak bagi tahu kita. Apa air yang mubah? Air yang halus, iaitu air sungai. Air sailun. Sailun tu mana? Air yang mengalir di tali air ataupun air bah. Dan mata air daripada bukit bersamaan segala manusia. Itu adalah hak bersama. Macam contoh Sungai Putat tu, air Sungai Putat tu, jangan kata ini hak aku ni, daripada sini sampai sini hak aku. Tak, itu adalah air mubah, air sungai, semua boleh guna. Itu maksudnya. Bersamaan segala manusia padanya. Maka jika berkehendak satu kaum, satu puak untuk menderuskan tanahnya, buminya, maka sempitlah daripada segala mereka itu. Tengok, air tu dah sedikit, tiba-tiba ada satu puak, dia kata ini hak kami, kami nak derus tanaman kami, maka akan menimbulkan masalah kepada puak yang lain. Sebab dia kata air itu sedikit, maka didirus oleh yang hampir bagi air itu. Maka siapa yang paling hampir? Dalam arti kata, siapa yang paling hampir dengan sungai yang mubah tadi, bolehlah diambil. Maknanya yang jauh-jauh tu tak boleh. Sebab apa? Dia kata air tu sedikit. Itu sebabnya kadang-kadang tuan-tuan, kalau kita orang berbendang, macam mana dia nak alirkan air, itu sebabnya dia letakkan ban-ban tu. Dah penuh ban ini, buka bagi pula orang lain. Sebab air tu air yang mubah, yang harus, bukan hak dia seorang saja. Baik. Oleh tiap-tiap daripada mereka itu hingga sampai kepada dua mata kaki. Tengok cantiknya Islam. Okey, bendang kau ni masukkan air dahulu sehingga dah sampai dua mata kaki, dah sampai dua buku lali. Okey, tutup bagi orang lain pula. Dah sampai dua buku lali, air ni dah masuk. Okey, tutup, beri pula orang lain. Ini air yang mubah. Tengok tuan-tuan, dalam Islam kata, Islam tidak mementingkan individu, dia mementingkan hak ramai. Tengok, maknanya hendaknya berkongsi. Kita ni tidak, sedangkan Allah Ta'ala yang beri rezeki itu. Itu sebabnya saya kata, kalau kita mampu rezeki yang Allah Ta'ala beri kepada kita, tuan-tuan, bersedekahlah, sebab boleh mendatangkan keberkatan. Ni yang Nabi kata, apabila seorang lelaki bertemu Rasulullah, ya Rasulullah, bapa aku sakit ya Rasulullah, Nabi kata bersedekah. Hari yang kedua, ya Rasulullah, bapa aku sakit ya Rasulullah, Nabi kata bersedekah. Hari yang ketiga dia jumpa lagi, ya Rasulullah, bapa aku sakit ya Rasulullah, bersedekah. Hari yang keempat, ya Rasulullah, bapa aku dah sembuh ya Rasulullah. Tengok tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dengan rajinnya kita bersedekah, mudah-mudahan Allah Ta'ala afiatkan kita. Jangan kedekut.
Kalau kita mampu, rajinlah bersedekah kalau mampu. Tetapi biar daripada sumber yang halal. Lepas kuliah, jom kita makan roti tampal. Ajak 2-3 orang. Malam besok pula lepas kuliah, jom kita makan telur goyang. Malam ketiga pula ajak lagi, jom kita makan geabuk. Maka kita kena tanyalah sampai 3 malam lah dia belanja kita tu, kau dapat duit mana ni? Rajin sangat kau belanja aku. Dah, dia kata, aku mimpi hari itu. Kebetulan kena pula nombor tu. Tak payahlah tuan-tuan. Malam besok dia ajak, jomlah. Kita makan sup ekor pula, minta maaf lah. Minta maaf lah. Kena jaga juga air muka. Jangan kita kata, kau ni makan benda yang haram. Jangan. Cakap bil hikmah. Wal mau'izatil hasanah bil hikmah. Minta maaf lah. Aku ada hal. Lepas tu, berilah tahu kata tak boleh lah macam ni. Sebab kita tak tahu. Kalau kita dah tahu, jangan kita ikut lagi tuan-tuan. Haram masuk dalam perut kita. Itu cara dia. Maknanya nak mengajar kepada kita, rajinlah bersedekah. Apa saja yang termampu. Yang mampulah. Tapi pastikan daripada sumber yang halal. Sikit lagi. Hingga sampai kepada 2 mata kaki. Maka jika bumi itu tinggi rendah, satu tinggi satu rendah tanah tu. Pada bumi yang satu itu tinggi pada satu pihak dan rendah pada satu pihak, diasingkan tiap-tiap pihak dengan diderus, dia jangan berlebih air pada yang rendah atas 2 mata kaki. Maknanya orang yang kawasan rendah tadi dah cukup pada tenggelam 2 mata kaki tadi, tutup, beri pada orang lain pula. Jangan mentang-mentang tanah engkau rendah, air tu semua nak bertakung dekat tempat engkau. Fiqh kata. Baik. Dan sembahyang mayat kan. Kita berhenti cukup tak tu. Jadi tuan-tuan nak mengajar kepada kita, beginilah indahnya ajaran Islam, di mana dia mengajar umatnya tidak kedekut, tidak tamakkan harta yang diberikan oleh ini, dan juga tidak mementingkan diri sendiri. Islam kata at-ta'awun, at-tasamuh, tolong menolong, bertolak ansur antara satu sama lain. Cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan diberkati ilmu kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ighfir lana khati'atina wa jahlina fi amrina wa ma anta na'lamu bihi minna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik.